ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia nikmat daripada Allah taala kita dapat bersama-sama pada malam ini. Terima kasih kepada pengurusi jawatan kuasa masjid. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Tajuk yang diberikan kepada saya malam ini iaitu berkenaan dengan meluhurkan cinta kepada Nabi. Bila kita sebut berkenaan dengan Nabi ini, satu perkara yang cukup penting untuk kita faham bahawa baginda Nabi SAW meninggalkan kepada kita satu benda yang besar yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibawa oleh Nabi adalah satu perkara yang besar, kerana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ilaz zulumat. Allah Ta'ala sebut bahawa Allah yang memimpin orang beriman dengan pengutusan Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam, sama ada Nabi Muhammad ataupun Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yukhrijuhum, mengeluarkan manusia ini, minaz zulumati ilan nur, daripada kegelapan kepada cahaya Islam. Ini adalah benda yang penting, yang besar dalam kehidupan kita. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan seseorang daripada kegelapan syirik kepada cahaya Islam, tidak penting sebenarnya untuk sambut hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih penting daripada itu iaitu kita melihat apa yang ditinggalkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, taraktu fikum amrain lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggal kepada kamu dua arahan, dan kamu sekali-kali tidak akan sesat selepas daripada aku ini jika kamu berpegang kepada dua arahan ini. Yang pertama, kitabullah, arahan daripada Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Quran. Yang kedua, wa sunnati, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kita sebut sebagai asas dalam kehidupan kita, yang lebih besar daripada kita merayakan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah sama sekali disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Apa yang tidak disuruh oleh Nabi itu tidak penting.
Kerana Nabi akan menyuruh satu perkara yang penting saja, dan sahabat akan bertanya perkara-perkara yang penting, dan menjadi amalan para sahabat bertanya kepada Nabi SAW perkara yang dia tidak faham dalam satu-satu perkara yang disebut oleh Nabi SAW. Baik, kita sebut berkenaan dengan cinta. Cinta Rasul, kita kata cinta Nabi. Perkataan al-hub ataupun perkataan cinta ni satu perkataan di dalam bahasa Arab dia panggil hub, bahasa Melayu dia panggil cinta. Kaedah bercinta ni mesti berbalas. Kita sayang pada seseorang, orang tu mesti sayang pada kita. Itu baru panggil cinta. Kalau kita je sayang, tapi orang yang kita sayang tu tidak berbalas kasih sayang, tu orang tak panggil cinta, orang panggil syok sorang-sorang. Kaedah cinta pada Nabi dan cinta pada Allah pun kaedah yang sama. Kita sebut kita sayang dan kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Kita hendaklah memastikan bahawa kasih dan sayang kita itu berbalas daripada Allah. Maka satu guideline yang dibuat dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Ni ayat ni kita selalu dengar. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah, jikalau kamu sayang dan kasih cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ayat depan tadi Allah Ta'ala kata kul, kamu sebut wahai Muhammad, sebut kepada umat kamu. Umat yang mengatakan in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu sayang kepada Allah, syarat kasih sayang yang Allah Ta'ala nak bagi tu fattabi'uni, kena ittiba' dia panggil. Apa makna ittiba'? Kena ikut Nabi. Yuhibbukumullah, barulah kamu akan disayang oleh Allah Ta'ala. Maknanya cinta kamu kepada Allah akan berbalas sekiranya kamu ni ikut Nabi. Jelas. Alhamdulillah bil fadli wal minnah, Allah Subhanahu wa taala bagi pada batang tubuh Nabi kita seorang ni macam-macam keadaan yang boleh kita ikut. Semua ada pada Nabi. Kalau kita nak ikut sebagai seorang kawan, Nabi lah berkawan, bersahabat paling baik. Kalau kita nak ikut Nabi sebagai seorang pemimpin, Nabi lah pemimpin negara yang paling hebat. Kalau kita nak ikut Nabi sebagai seorang imam, Nabi lah imam yang faham kehendak makmum. Kalau kita nak ikut Nabi sebagai seorang yang kita panggil panglima perang, maka Nabi lah orang yang paling hebat dalam masalah panglima perang. Nak ikut Nabi menjadi seorang suami, maka Nabi lah suami yang paling baik. Baik tak baik Nabi ni sebagai suami, sehingga tidak ada pertikaian di antara isteri-isteri dia menyebut tidak puas hati berkenaan dengan Nabi. Kita pernah jumpa hadis-hadis Ummahatil Mu'minin, isteri-isteri Nabi ni sebut tak puas hati dengan Nabi? Tidak ada. Tapi kalau kita tanya isteri di rumah, benda yang tak puas hati dengan suami, hak puas hati tu 3, hak tak puas hati tu 10. Banyak benda tak puas hati. Tu baru seorang je, dia je bini kita. Nah, kalau jadi isteri dia pertama ke kedua, ketiga, tu lagi banyak tak puas hati tu. Hak tu satu je hak puas hatinya. Bulan-bulan bagi duit, hak tu je.
Hak lain tu tak puas hati, tak adil, begitu, begini, belanja tak cukup, begitu, begini. Mesti ada. Tapi Nabi tidak ada. Tidak ada pun yang kata bahawa Nabi SAW bagi duit belanja tak cukup. Tidak ada. Tuan-tuan tengok, saya cerita banyak kali dah saya cerita. Ummu Salamah yang pada awalnya berkahwin dengan sahabat Nabi Abu Salamah. Ummu Salamah ni lah sekali Nabi ambil jadi isteri dia. Dia cukup sayang kepada Abu Salamah. Dengan Ummu Salamah, dua orang ni dia sayang sungguh. Sampai Ummu Salamah dia buat surat perjanjian bahawa jika aku mati, wahai Abu Salamah, kata Ummu Salamah, mula-mula dia kata, jikalau kamu mati, wahai Abu Salamah, kata isteri dia, aku tidak akan berkahwin dengan sesiapa pun kerana kasih dan cinta aku pada kamu. Tetapi wahai Abu Salamah, jikalau aku mati, kamu kena janji juga kamu tidak akan berkahwin dengan siapa-siapa lagi. Berat juga perjanjian tu. Kata Abu Salamah, dia kata, jangan kata begitu. Aku nak katakan kepada kamu, jikalau aku mati, kata Abu Salamah, aku doakan supaya Allah menggantikan lelaki yang lebih baik daripada aku untuk kamu. Takdir, Abu Salamah ni matilah medan perang. Matilah medan perang. Habis edah semua sekali, Abu Bakar minta Ummu Salamah jadi isteri dia. Minta Ummu Salamah jadi isteri. Ramai anak-anak pun ada nak pelihara anak. Ummu Salamah tolak. Tolak Abu Bakar. Abu Bakar ni ahli syurga. Tapi dia tolak. Dia kata apa? Sebab aku berjanji dengan Abu Salamah. Bakar kata tak ada can. Umar masuk minta. Jawapan yang sama diberi oleh Ummu Salamah. Akhir Rasulullah minta dia. Bila Rasulullah minta dia, dia kata, Rasulullah minta saya ni tua. Ummu Salamah ni tua. Kalau Rasulullah nak, Rasulullah pilih orang muda, saya ni tua. Rasulullah kata, wahai Ummu Salamah, aku juga seorang yang tua. Nabi kata, aku juga sebagai seorang yang tua, bukan aku orang muda. Dia kata, Rasulullah, saya takut saya bebankan Rasulullah dengan anak-anak yang ditinggalkan oleh Abu Salamah. Rasulullah kata, aku mempunyai ramai isteri dan ada anak-anak yang aku pelihara. Semuanya aku beri cukup keperluan. Memang betul. Rasulullah berkahwin, ada yang sahabat mati di medan perang, Rasulullah ambil isteri itu untuk bela anak dia. Mana kita tak boleh buat makcik, boleh sebut saja je. Nah, duk berangan begitu. Nah, untuk pelihara anak dia. Tapi orang lelaki sekarang ni nak pilih hak mak janda comel-comel. Mak janda anak 10 tu tak mau ambil pula jadi bini. Rasulullah tidak, ramai anak. Ummu Salamah pun ingat. Dia kata, boleh jadi inilah doa Abu Salamah dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Hak mari minta dia tu Nabi. Sebab Abu Salamah kata, bila aku mati, aku doakan kamu, pilihan kamu, suami kamu lepas pada aku ni, orang yang lebih baik daripada aku. Dan sekarang hak minta aku ni, hak paling baik, itu Nabi SAW. Dan sekali Ummu Salamah setuju menjadi isteri Nabi SAW. Saya nak beritahu di sini bahawa sikap Nabi, dalam bab ni sikap Nabi. Nabi seorang ayah yang cukup adil dan suami yang cukup adil. Itu peribadi yang ada pada Nabi SAW. Walaupun
orang barat yang disebut sebagai orientalis. Dia tulis kembali sejarah Nabi SAW ikut suka hati dia. Dia tulis Nabi, menyama taraf Nabi dengan Mahatma Gandhi, Mao Zedong, Abraham Lincoln, diktator-diktator dunia yang boleh mengubah masyarakat, yang boleh mengubah tempat mereka, seolah Nabi ini adalah seorang negarawan yang hebat, tapi dia buang Nabi sebagai seorang Nabi. Kita beriman dengan Nabi sebagai seorang Nabi, dan Nabi juga seorang negarawan yang hebat, pemimpin yang hebat, boleh mengubah masyarakat, tapi dia tetap menjadi Nabi. Orientalis, dia buang sifat kenabian yang ada pada Nabi, supaya orang semua rasa bahawa Nabi sebagai seorang pemimpin hebat, bukan seorang Nabi. Itu kerja dia buat. Dan dia menulis seolah-olah tulisan itu tulisan agama. Karena kalau kita mengaji, orientalis ni dia ada dalam penulisan sirah, ada dalam penulisan sejarah, ada dalam penulisan Al-Quran, ada dalam penulisan hadis. Semuanya ada fikrah orientalis yang masuk dalam bab-bab ilmu agama ni. Di antara perkataan yang disebut oleh orientalis bahawa Nabi Muhammad SAW merupakan pelarian yang lari daripada Mekah pergi ke Madinah. Itu perkataan orientalis. Saya tak kata pada siapa-siapa ni. Maknanya kalau ada orang yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad ini pelarian yang lari daripada Madinah, yang lari daripada Mekah, berhijrah duduk di Madinah, kita boleh nampak bahawa sumber yang dia ambil bagi membahaskan peristiwa hijrah Nabi SAW daripada orientalis, bukan daripada ulama yang menulis sirah dengan luhur yang baik. Ini bahaya. Sebab itu soal Nabi SAW kita kena faham dengan kefahaman yang betul. Kalau kita tidak faham dengan kefahaman yang betul, kita mudah terjerumus dalam was-was kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita tak was-was dengan Nabi, sebab tu kita ikut sunnah Nabi. Orang yang duk buat benda hak Nabi tak buat ni, dia was-was dengan Nabi. Betul. Soal ibadah, Nabi tak ajar, lepas tu dia duk buat. Bermakna dia ada sifat was-was dengan Nabi. Sedangkan Nabi itu sifatnya siddiqnya, tablighnya, amanahnya, fatanahnya. Takkanlah Nabi tertinggal nak buat satu perkara. Siapa tok guru kita kena buat, siapa orang tu kena buat, orang ni kena buat, lepas tu klaim benda ni sebagai amal ibadah, sedangkan benda tu tidak mari daripada Nabi SAW. Orang hak buat tu lebih faham daripada sahabat faham. Ini semua mari daripada was-was syaitan. Sebab syaitan dia guna logik je. Logik syaitannya, wa ana khairum min, aku lebih baik daripada kamu wahai Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku daripada api, kamu daripada tanah. Allah Ta'ala tak pernah bagi tahu bahawa api itu elok daripada tanah. Syaitan pergi mengajilah kitab mana pun tak tahu. Tiba-tiba dia kata, aku lebih elok pada kamu. Dia ambil di mana? Kalau tidak, rekaanlah kepala dia. Sebab tu sebarang bentuk rekaan ini adalah perkara yang mengarut, yang mari pada was-was syaitan. Jelas lah tu. Saya kira jelas. Kalau kita sebut soal cinta Nabi SAW, kita kena meletakkan Nabi lebih pada keluarga dan mak ayah kita sendiri. Berdasar kepada hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seorang kamu hatta akuna ahabba ilaih, sehingga menjadikan aku lebih daripada kamu cintai, lebih daripada min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in, lebih daripada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Meletakkan kecintaan kepada Nabi lebih daripada segala-gala.
Dan tanda orang yang sayang kepada Nabi, dia akan jaga amalan yang Nabi suruh buat, dan dia tidak akan terliur sikit pun dengan apa yang Nabi tak buat. Semua ni berpaksi kepada ilmu. Kena ada ilmu, barulah kita dapat beza yang mana hak Nabi, yang mana hak direka. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, kadang-kadang kita tengok masyarakat ni letih. Makin hari makin banyak benda pelik-pelik berlaku, makin hari makin banyak benda pelik-pelik berlaku, macam-macam perkara. Dia buat pameran artifak Nabi, barang peninggalan Nabi, capal Nabi, janggut Nabi, darah Nabi, peluh Nabi, jubah Nabi, serban Nabi. Dia ambil di mana, wallahu alam, kita pun tak tahu. Baru sehari dua ni dibuat di Kelantan. Buat keluar sijil yang mengatakan benarnya benda tu. Zaman sekarang, zaman teknologi, orang boleh cek sijil tu betul ke tak. Adalah seorang sahabat saya tu telefon ke Matahaf Dinul Islam di Mekah tu, Saudi tu, tanya CEO dia, betul ke ada buat keluar sijil berkenaan dengan artifak barang-barang Nabi. Dia kata tak, semua sijil yang ada tu, yang dibuat pameran di Malaysia itu adalah sijil yang palsu. Orang yang kita tengok tu habis hai liur dah siung lagi, ambil berkat lagi, macam-macam. Memang ada sungguh. Dia ambil di mana benda-benda begitu? Sampai tahap peluh Nabi pun jumpa juga, ambil di mana? Letih saya sebut benda ni 2-3 malam, letih rasa. Letih duk fikir soal umat ni yang pertama sekali benda pelik-pelik begini dia pergi ambil. Hak orang duk mengajar hadis Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abi Daud, duk mengajar hadis di masjid, benda-benda sahih. Hak duk bagi harta pusaka Nabi itulah. Mari mengajar hadis-hadis sahih tu. Dia tak pergi mengaji. Dia tak rasa bahawa itulah pusaka yang Nabi tinggal yang paling besar, yang boleh menyelamatkan dia. Dia tak rasa begitu. Dia rasa nak pergi ambil berkat dengan janggut Nabi, dia rasa nak pergi berkat dengan capal Nabi. Lepas tu dia kata, apa Ustaz, tak boleh ambil berkat? Saya kata, kalau betul-betul hak Nabi, saya pun nak ambil berkat. Sebab ada sahabat memang ambil berkat daripada hak Nabi. Memang betul-betul hak Nabi. Boleh faham ni? Macam saya bagi tongkat pada tuan-tuan, betul-betul hak saya. Saya bagi tuan-tuan, betul-betul hak saya. Ni berapa lapis mari 1000 tahun lebih nak kata hak Nabi. Tapi orang kita boleh percaya benda-benda begitu. Nasib baiklah di Perlis kita ni tidak ada masuk benda-benda begini. Sebab ada ulul amri yang menjaga agama dengan betul. Ini kelebihan yang orang Perlis ni kena bersyukur banyak-banyak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, kena syukur banyak-banyak dengan Allah. Tak ada masuk benda yang mengarut begini. Tak ada masuk. Mungkin kedai nama ekor tu ada lah. Tak, tu benda haram. Tapi ni benda yang diklaimkan bahawa agama. Tidak masuk tempat kita. Dan kalau masuk pun kita tidak benar, orang lain riuh duk buat Perlis berselawat. Apa ni, Selangor berselawat. Mana lagi? Tempat-tempat duk bergendang, duk menari, macam-macam. Tapi tempat kita alhamdulillah, di masjid-masjid yang dijaga oleh ulul amri, tidak ada benda-benda begitu. Tidak ada orang nak mari duk bergendang dalam masjid. Tidak ada orang nak mari buat bising dalam masjid. Sebab ni rumah Allah ni, bukan rumah kita ni. AJK masjid, hak jaga masjid ni kena rasa bahawa masjid ni dia tolong jaga hak Allah Ta'ala, bukan dia jaga hak dia. Dia tolong jaga hak Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala amanah kepada dia, orang pilih dia jadi AJK masjid.
Sebab tu orang berebut nak jadi JK masjid ni, sebab nak pahala banyak. Boleh faham ni? Berebut sampai berkelahi pun ada. Bukan masjid ni lah, masjid Venezuela cerita. Tak apalah kalau berkelahi nak buat benda baik, tak apa, kelahilah. Wasari'u ila maghfirah. Kita ke arah kebaikan, ke arah keampunan Allah. Tak apa, buatlah apa pun. Tapi nak beritahu bahawa kena jaga betul-betul. Sebab ini adalah rumah Allah Ta'ala. Kebersihannya, keindahan masjidnya, pengisian dalam masjid, semua kita jaga. Sebab kita telah pun diamanahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat ini digelar sebagai umat yang terbaik sebab ada pusaka daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat ini tidak akan digelar umat yang terbaik kalau dia tidak ikut Al-Quran, tidak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak semai benih kasih sayang, kecintaan kepada Rasulullah dengan cara lain memang tak boleh jadi. Dia kena cara dengan ilmu, dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi, barulah bertambah kasih sayang kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Iaitu dengan kita cinta pada Nabi lebih daripada segala-galanya. Kita kena letak Nabi first, nombor satu. Yang keduanya, kita membenarkan semua perkataan Nabi dan semua perintah Nabi tanpa takwil. Di sana ada golongan yang takwil berkenaan dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta dengan perkataan Rasulullah. Apa yang disebut oleh Rasulullah yang berkaitan dengan al-ghaibiyat, yang berkaitan dengan benda yang tidak nampak, tapi Rasulullah sebut. Ataupun apa sahaja perkataan yang disebut oleh Rasulullah, yang benda tersebut tak masuk akal, tapi benda tersebut disebut oleh Nabi. Nabi Sulaiman contoh, dia menikah dengan 99 orang isteri dia, dia tidur satu malam. Kalau dari segi masuk akal, tak masuk akal. Tapi itu perkataan Nabi yang kita kena percaya. Dan banyak lagi perkataan-perkataan Nabi yang berbentuk menceritakan perkara al-ghaibiyat ataupun perkara yang akan datang, yang tak berlaku lagi pada zaman kita, yang mungkin berlaku pada akhir zaman, pada saat dunia ini hampir hancur, pada saat peperangan Malhamah Kubra. Kita kena percaya sebab itu perkataan Nabi. Orang yang buat benda yang Nabi tak buat ni, dia buat benda bid'ah ni, dia rasa tidak puas hati dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia buat. Sebab tu dia mereka. Dia reka begitu. Dan benda yang direka ni setiap tempat tak sama. Tak sama. Kalau sunnah dia sama je mana-mana pun. Kalau sunnah dia sama je. Tapi kalau tidak sunnah, sini begini buat, hak sini begini. Orang selawat ke Nabi, bangun selawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Betul ke selawat begitu? Selawat ke nasyid tu orang panggil tu. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyraqal badru alaina tu. Itu bukan lafaz selawat. Tapi pakat berdiri. Marhaban nurul aini, marhaban jaddal husaini, sebut marhaban. Makna selamat datang. Mau sebut selamat datang tu sebut pada siapa? Orang tak pernah cek perkataan begitu. Tak pernah. Orang tak pernah tengok, tak pernah selidik. Marhaban, marhaban, selamat datang, selamat datang. Dia mempunyai satu kefahaman bahawa Nabi hadir dalam majlis dia. Nabi hadir. Dan benda ni bukan mari baru, lagi lama dah. Dibawa oleh siapa? Dibawa oleh bukan daripada aliran yang disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa kena berdiri? Sebab kena berdiri, tak duduk. Masa kita tahiyat, kita selawat juga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa tak berdiri? Kenapa duduk masa tahiyat? Adakah setiap kali selawat kena berdiri? Lepas tu bawa anak, kalau majlis cukur kepala tu bawa anak. Dia gunting situ, gunting sini, pusing anak tu, pening budak tu. Yang first kita tanya, ajaran tu dikaitkan dengan agama, ada dalil ataupun tidak.
Sampai bila Pak Cik kita nak duduk dalam keadaan tak ada dalil ni? Sampai bila? Kalau kita berkawan dengan malaikat maut tak apa, pernah bayar roti canai dia ke? Tertarik dia, kita pernah bayar ke, tak apa juga. Nak mari cabut nyawa kita ke? Kita boleh bagi tahu ke dia, ingat sikit, slow-slow sikit. Tertarik awak tu saya bayar tu. Boleh tahan. Malaikat maut pun kita tak pernah jumpa, hak dalam kubur nak tanya pun tak pernah jumpa. Ni mari duduk depan kita, cukup lengkap dah agama yang Nabi SAW tinggal kepada kita. Kalau kita menyibukkan diri kita dengan sunnah Nabi, kita tak ada nak buat benda yang Nabi tidak ajar bagi kita. Tak ada nak buat. Sebab apa? Hak sunnah Nabi pun kita tak tahu banyak perkara lagi. Apatah lagi hak tidak disebut sebagai sunnah Nabi. Sampai bila kita nak duduk dalam keadaan mereka-reka ibadah dalam agama ni? Sampai bila? Adakah kita ibadah ni sekadar nak duduk atas muka dunia? Kita ibadah nak masuk syurga Allah Ta'ala. Nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak masuk syurga Allah Ta'ala ni ada kunci dia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan malaikat Allah Ta'ala. Maknanya kita tak syirik pada Allah. Tauhid kita pada Allah tu kemah orang panggil. Lepas tu Muhammad Rasulullah. Bila kita sebut Muhammad Rasulullah bermakna kita mengakui bahawa Muhammad itu Rasulullah yang kita kena ikut. Kita tak buat selain daripada Muhammad. Kita tak akan ikut selain daripada Muhammad dalam bab ibadah. Kita ikut Muhammad Rasulullah sahaja. Tiba-tiba kita tidak sama ibadah kita dengan Muhammad Rasulullah. Macam mana ucapan asyhadu an la ilaha illallah kita dan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah kita? Nak masuk syurga macam mana? Dah kalau kita tak masuk syurga, kita nak duduk di mana, Pak Cik? Ha? Kita nak duduk di mana? Tak boleh duduk di mana tak masuk syurga. Syurga neraka, dua tu je. Nak duduk tengah-tengah pun tak boleh. Tak ada tanah dijual di akhirat bahagian tengah-tengah ni. Jadi sayang kepada Nabi, dia mesti mempercayai tasdiq, orang panggil, percaya sungguh-sungguh dan membenarkan semua perkataan yang dikeluarkan oleh Nabi SAW. Gitu baru orang sayang pada Nabi. Kalau tidak, kita sebut sayang sahaja hanya di mulut, tapi hakikatnya hati kita jauh daripada kasih sayang kepada Nabi SAW. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kita tengok bagaimana para sahabat mencintai Nabi SAW. Sahabat dia sayang ke Nabi macam mana? Kalau kita bicara soal sahabat, mereka kasih ke Nabi dan mereka letakkan Nabi ni dalam hati mereka sedalam-dalamnya. Contoh, kalau kita boleh ambil Nabi kita Muhammad SAW, di antara sahabat-sahabat dia ramai-ramai ini, masing-masing nak duduk dekat Nabi lah, nak ambil manfaat daripada Nabi. Tapi ada beberapa orang yang orang panggil Nabi sebut secara khas kepada dia. Contohnya Abu Bakar. Abu Bakar, Nabi ajak dia berhijrah, bukan ajak, memang Allah Ta'ala suruh Nabi beritahu bahawa Abu Bakar menjadi teman dalam peristiwa hijrah. Abu Bakar ini seorang sahabat yang membenarkan Nabi sungguh-sungguh dan meletakkan Nabi di hadapan lebih pada orang lain. Tidak ada orang iman sehebat Abu Bakar. Tidak ada orang kecintaan kepada Nabi lebih daripada Abu Bakar. Dia bimbang keadaan Nabi daripada segenap segi. Itu Abu Bakar. Dia sayang kepada Nabi lebih daripada segala-galanya dan meletakkan Nabi lah lebih dalam kehidupan dia. Sehingga Nabi SAW beri syurga kepada Abu Bakar. Itu kehebatan Abu Bakar. Abu Bakar ni
Kadang-kadang dia seorang yang tegas dalam bab nak perangi orang murtad semasa pemerintahan dia, orang tak mau bayar zakat. Dia tegas. Umar pada ketika itu kata, kita suruh dia dululah bayar zakat, begini. Abu Bakar tidak. Dia telah tercabut Islam pada tubuh dia dengan tidak mengeluarkan zakat. Mana orang murtad, Abu Bakar perangi mereka. Itu adalah keadaan tegas. Tapi dalam keadaan cool, orang panggil Abu Bakar ni tenang, apabila dia menenangkan sahabat-sahabat semua berkenaan dengan kewafatan Nabi SAW. Dia baca ayat Quran. Dia meletakkan satu ucapan yang sampai ke hari ini kita boleh tengok. Man kana ya'budu Muhammad, siapa yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammad, sesungguhnya hari ini Muhammad qad mat, telah mati. Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budullah, tapi siapa yang menyembah Allah, wa huwa hayyun la yamut, Allah Taala hidup dan tidak mati selama-lamanya. Dengan perkataan Abu Bakar, dengan baca ayat Quran yang Abu Bakar sebut, maka Muhammad, tidaklah Muhammad itu rasul qad khalat min qablihi rusul, rasul sebagaimana rasul yang telah pun ada sebelum pada ni. Kalau dia mati ataupun mereka terbunuh dalam peperangan ke, adakah kamu nak balik semula kepada agama kamu, asal jadi jahiliah nak balik semula? Perkataan ini membuatkan para sahabat fikir panjang dan para sahabat semua tenang, termasuklah Umar bin Khattab yang tenang ketika mana dinasihati oleh Abu Bakar. Itu sifat Abu Bakar. Munasabahlah dia orang yang paling Nabi SAW sayangi. Kemudian kita lihat Bilal, sahabat yang kulit hitam tapi hatinya cerah. Tuan duduk atas muka dunia, tapak kaki duduk dalam surga. Rasulullah tanya, amalan apa buat dengan tapak kaki dalam surga? Allah. Kita tuan duduk rumah, tapak kaki duduk di Giant. Pok kita ni nak tapak kaki duduk masjid boleh tahan, duduk di Giant. Apa yang Bilal buat? Seorang yang hebat. Bila tak nak duduk di Madinah, tak, lepas kewafatan Nabi tak nak duduk di Madinah, kena duduk di lain, tempat lain. Dia akan terkenang Nabi yang suka duduk bersandar di tiang. Masuk masjid Nabi, Nabi duduk bersandar di tiang. Ada Nabi duduk rehat sekejap. Dan sebelum pada azan subuh tu mesti Nabi rehat, Nabi rebahkan tubuhnya. Nabi akan sebut, ya Bilal, rihna bis salah. Wahai Bilal, kejutkan aku untuk sembahyang. Belum daripada dia azan, dia kejut Nabi. Belum pada azan, dia kejut Nabi. Bila Nabi tak ada, dia teringat pada Nabi. Sampai satu tahap, dia tak nak sebut Muhammadur Rasulullah. Perkataan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah tidak boleh disebut oleh Bilal, kerana cinta dan sayang Bilal kepada Nabi SAW. Itu kehebatan Bilal. Kita hari-hari duk sebut syahadat nama, sambil menguak dia sebut. Sambil menguak dia sebut asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Orang duk azan sebut asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Boleh kata berapa kali sekali dengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengar asyhadu anna Muhammad Rasulullah, selawat ke Nabi, tapi benih kecintaan dalam hati kita mati, tak ada sikit pun kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal. Sauban, sahabat Nabi nama Sauban, bekas hamba Nabi yang Nabi merdekakan. Dia jumpa Nabi, dia senyum. Dia jumpa Nabi, dia senyum. Orang hebat. Dia kata, aku tak boleh duduk. Dia kata, kalau aku tak tengok muka Nabi sehari, tak nak duduk kalau tak boleh tengok muka Nabi sehari. Dia tengok muka Nabi, senyum. Satu hari dia mari, muka dia masam, muka dia muram. Nabi tanya dia, kenapa hari ni muka demam ke apa? Dia kata, Rasulullah, saya demam sikit. Dia kata, tak sihat. Kenapa? Fikir banyak, dia kata. Rasulullah kata, apa yang kamu fikir? Saya fikir Rasulullah, atas muka dunia ni saya ingat ke Rasulullah, saya boleh tengok Rasulullah.
Saya boleh tengok Rasulullah, ingat ke Nabi, boleh pergi jumpa Nabi. Tapi akhirat dia kata, kalau saya duduk dalam syurga, Nabi duduk dalam syurga, bersama dengan Nabi-Nabi, saya duduk di mana, tak tahu. Dia kata, macam mana nak tengok Rasulullah? Dia duduk fikir benda tu sampai demam. Ada puak kita ni fikir demam juga. Allah, PKP mari pula, dia kata. Nak pergi rumah anak, tak boleh nak pergi jalan Penang, tak boleh nak pergi Kedah, demam ke diri duk fikir. Naik darah-darah. Sauban fikir di akhirat tak boleh nak berjumpa dengan Nabi SAW. Allah Ta'ala turun ayat khas. Allah Ta'ala turun ayat. Wa man yuti'illaha wa rasul, mana-mana orang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim, dia akan bersama dengan orang yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, daripada golongan nabi, wasyuhada'i wassalihin, daripada syuhada dan juga salihin. Maknanya jangan bimbang wahai Sauban, jangan bimbang. Sebab apa? Kamu taat pada Allah dan Rasul akan dapat bersama dengan an'amallahu 'alaihim. Allah Ta'ala beri nikmat, itu golongan nabi-nabi, mereka tetap bersama dengan aku. Dan ayat ini bukan turun kepada Sauban saja, tapi untuk kepada kita semua. Tuan-tuan rahmati oleh Allah, kita tak pernah melihat wajah Nabi, hatta tidak pernah bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Betul tak? Tak pernah mimpi. Saya tengok jam tu, pasal dalam poster dia sampai pukul 9, dia kata. Saya tak boleh ceramah lama-lama. Pesen saya ni, kalau isyak saya berhenti. Kalau lama-lama orang tak masuk dah, orang duk nampak luar tu, hidang kambing ke apa. Ceramah sikit-sikit sudahlah. Kalau betul-betul nak mengaji, sebab tu saya buka kelas daurah tafsir, saya buka lepas isyak Masjid Putra, hari Selasa, hari Rabu, minggu kedua, minggu keempat. Nak mengaji tafsir boleh lepas isyak. Mana-mana orang yang luang masa lepas isyak boleh mengaji. Sebab lepas isyak ni dia memang pergi untuk mengaji saja. Lepas maghrib ni dia macam-macam niat. Kadang-kadang dia mari tu, dia pada duduk di rumah dengan bini duduk popek baik main masjid, dia kata. Macam-macam niat ada ni. Jadi kita bagi sikit-sikit supaya tuan-tuan faham. Jangan bimbang, tak lama walaupun dalam poster tu pukul 9. Saya pun tak larat nak ceramah pukul 9. Baik. Jumpa dengan Nabi pun kita tak pernah. Mimpi dengan Nabi pun kita tak pernah. Tapi kita yakin dan percaya setiap hati di antara kita ni ada rasa nak berjumpa dengan Nabi di hari akhirat. Ada rasa nak berjumpa Nabi dengan hari akhirat. 3 minit lagi baru kita azan. Semua orang nak berjumpa dengan Nabi. Tapi tuan-tuan rahmatullahi Allah, kalau kita buka satu hadis Nabi SAW, golongannya dihalau daripada telaga Nabi, yang dihalau oleh malaikat. Yang Nabi kata, kenapa halau ni umat aku ni? Malaikat tanya, kenal di mana umatmu wahai Muhammad? Ada tanda sembahyang dan wuduk di muka dia. Maknanya hak kena halau ni bukan orang jahil, jenis kaki masjid juga, sebab ada tanda wuduk pada muka dia. Hak tak sembahyang tu tak tahu duduk di mana lah. Cuba tuan-tuan bayang, kenapa dihalau? Badalu ba'daka, dia mengubah agama kamu selepas daripada kamu tidak ada. Orang begini tak akan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di hari akhirat. Kita tak pernah mimpi berjumpa dengan Nabi. Tangan kita tak pernah sentuh Nabi SAW sebagaimana sahabat. Kadang-kadang kita rasa, tak beruntungnya aku. Tidak. Nabi kata, tuba, summa tuba, thumma tuba. Beruntung dan beruntunglah. 3 kali Nabi sebut. Siapa dia? Orang yang tidak melihatku, tetapi dia beriman kepada aku. Siapa dia? Kita. Lihat Nabi tak pernah. Kita baca dengar cerita Nabi SAW, kehidupan Nabi dengan sahabat. Nabi macam mana ketawa dia, Nabi macam mana tinggi rendah dia, Nabi macam mana berjalan dia, Nabi macam mana senyum dia. Allah. Sahabat kutip tulis semua. Gigi Nabi macam mana senyum, gigi taring Nabi, Nabi suka keluar gigi macam mana Nabi senyum, Nabi
tutup mulut Nabi macam mana, Nabi menguap macam mana, Nabi tidur macam mana, tangan Nabi letak di mana. Mana ada pemimpin dunia yang ditulis begitu dalam sejarah dia atas muka dunia? Tidak ada, tuan-tuan. Rambut Nabi setakat ni. Kalau kita buka Syama'il Muhammadiyah, tutup bahu Nabi sallallahu, tutup tengkuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi senyum, sahabat kata, Allah macam bulan purnama, cantiknya Nabi senyum. Muka Nabi sallallahu alaihi wasallam taklah tinggi sangat, Nabi taklah rendah sangat, Nabi berjalan tak laju sangat, tak lambat sangat. Semua tulis. Bila kita baca tu, kita kata, ya Allah, macam manalah orangnya. Perasaan kita nak tengoknya kita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jalan untuk kita tengok Nabi ada, bukan tidak ada. Macam mana? Banyakkah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selawat yang sahih, dan kita istiqamah dengan meletakkan sunnah Nabi menjadi amal kita nak banding benda lain. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi kita peluang berjumpa dengan Nabi. Boleh azan dulu. Baik. Muhammad. Untuk akhirnya, muslim-muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebelum habis ini, marilah sama-sama kita memupuk kasih sayang kita kepada Nabi dengan kita belajar sunnah-sunnah Nabi. Yang paling ringkaslah kehidupan kita, sama ada sunnah-sunnah yang kita sebut sebagai harian kita, ataupun sunnah-sunnah yang berbentuk perkara-perkara yang besar yang diamalkan oleh Nabi, yang tidak pernah tinggalkan Nabi SAW. Di antaranya semayang waktu tengah malam. Nabi tak pernah tinggal benda tu. Semayang tengah malam, bangun tengah malam untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersungguh dengan bangun tengah malam, walaupun kita semayang 2 rakaat,
Tapi kita rasa puas hati sebab apa? Kalau banyak lagi okey. Tapi kita buat benda tu dengan istiqamah, tanda kita ikut sunnah Nabi yang ramai, semakin hari semakin ramai orang tinggalkan bermunajat dengan Allah pada waktu malam. Yang mana Allah Ta'ala sebut banyak dalam Al-Quranul Karim. Wabil asharihum yastaghfirun, pada waktu sahur minta ampun kepada aku. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilah. Allah Ta'ala sebut pada waktu sepertiga malam bangun bertahajud. Asa iya ba'atha maqaman mahmuda, mudah-mudahan Allah Ta'ala bangkitkan kamu di tempat yang terpuji. Nak bersama dengan Nabi dalam syurga, memanglah kita perlu pengorbanan. Hawa nafsu kita kena lawan. Kita kena meletakkan iman dan istiqamah serta taqwa dalam diri kita. Mudah-mudahan diberkati Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.